Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Ain Nur Atira binti Yusof. Nombor matrik 171644452/2 dari Jabatan Syariah dan Pengurusan. Hari ini saya akan membentangkan tentang tokoh pemikiran ekonomi Islam iaitu Umar Al-Khattab. Okey, pendahuluan. Umar Al-Khattab ini merupakan seorang khalifah kedua di antara Khulafa' Ar-Rasyidin. Khulafa' Ar-Rasyidin ini terdiri daripada 4 khalifah iaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Osman dan terakhir ialah Khalifah Ali. Khalifah Umar ni dikenali sebagai seorang tokoh pemikiran Islam yang terkenal di kalangan umat Islam bahkan juga umat bukan Islam. Semasa pemerintahan beliau, pelbagai pembaharuan dan sumbangan yang telah dilakukan yang telah menyebabkan empayar Islam telah berkembang dengan pesat. Pembaharuan yang dilakukannya adalah termasuk dalam bidang pentadbiran, dalam bidang sosial dan juga bidang ekonomi. Beliau telah menjadi seorang tokoh pemikiran Islam yang telah diteladani sehinggakan pembaharuan yang dilakukannya masih berkembang dan relevan sehingga kini. Okay. Seterusnya kita masuk kepada latar belakang tokoh Khalifah Umar Al-Khattab. Nama penuh beliau ialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qad bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luay bin Al-Adawi Al-Qurash. Panggilan beliau ialah Abu Hafsah, iaitu bapa kepada Hafsah. Hafsah ini merupakan anak perempuan Khalifah Umar dan juga merupakan isteri kepada Rasulullah SAW. Khalifah Umar ini telah diberi gelaran Al-Faruq iaitu yang maksud pemisah di antara hak dan batil. Khalifah Umar ini telah dilahirkan pada tahun 584 Masihi di Mekah iaitu bersamaan dengan 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Khalifah Umar ini juga telah wafat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah ketika beliau berusia 63 tahun. Kewafatan Khalifah Umar ni adalah disebabkan Khalifah Umar ni telah dibunuh oleh Abu Lulu'ah bin Muljam yang berasal dari Parsi sebagai tindak balas dari penaklukan Islam iaitu penaklukan Khalifah Umar ni ke atas Parsi. Okay. Khalifah Umar ni beliau berketurunan Bani Adi Quraisy. Beliau memegang jawatan sebagai khalifah kedua di antara Khalifah Ar-Rasyidin iaitu khalifah selepas Khalifah Abu Bakar. Beliau memegang tempoh pemerintahan selama 10 tahun 6 bulan. Pemerintahan Umar ni dikenali sebagai satu pemerintahan yang paling cemerlang di antara Khulafa' Ar-Rasyidin kerana pada zaman beliau telah berlaku banyak perkembangan dan perubahan yang membawa kepada perkembangan Islam yang semakin pesat. Personaliti Khalifah Umar ni ialah beliau seorang yang berani, tegas, adil, berterus terang dan mempunyai pemikiran yang tajam. Sebelum memulai Islam, Khalifah Umar dikenali sebagai seorang yang kuat menentang ajaran Islam dan dakwah Rasulullah. Dan akhirnya beliau telah memulai Islam kerana terpesona dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dialunkan oleh adiknya Fatimah. Hal ini disebabkan pada zaman Rasulullah, Saidina Umar ni, Khalifah Umar ni dikenali sebagai salah seorang yang paling kuat menentang ajaran Islam. Kerana pada masa itu Rasulullah telah mula menyebarkan Islam secara terang-terangan. Jadi Khalifah Umar ni dia merupakan salah seorang yang paling kuatlah dalam menentang ajaran Islam pada masa itu. Okey, seterusnya kita masuk pada sumbangan Khalifah Umar dalam bidang ekonomi. Saya bahagi yang pertiga sumbangan beliau iaitu dalam bidang pertanian, dalam bidang percukaian dan ketiga ialah penambahbaikan batumal. Yang pertama ialah dalam bidang sistem pertanian. Khalifah Umar telah mewujudkan atau telah membina terusan ataupun empangan. Antaranya ialah terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari Bandar Frustad. Selain itu juga beliau telah mewujudkan
empangan Abu Musa yang menyambungkan Sungai Dajlah iaitu Sungai Tigris dengan Bandar Basrah. Empangan Abu Musa ini dia terletak di negara Iraq. Sebab dengan adanya terusan ini, ia memudahkan masyarakat untuk menjalankan aktiviti pertanian kerana mempunyai saliran air yang baik. Dengan ini, masyarakat dapat menghasilkan tanaman yang lebih banyak dan lebih subur. Yang seterusnya, Khalifah Umar ini juga telah memberi galakan kepada rakyat untuk membuka tanah dalam bidang pertanian. Sekiranya tanah tu tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan atau dibiarkan saja, tanah itu akan ditarik balik kerana tidak diusahakan dan tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya. Maksudnya sekiranya rakyat membuka tanah, mereka perlu melaksanakan mereka perlu melakukan sistem pertanian, sektor pertanian. Kalau tak buat, tanah tu akan ditarik balik. Okey, yang kedua ialah dalam bidang percukaian. Pada zaman Khalifah Umar, beliau masih mengamalkan cukai yang telah diperkenalkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya seperti zakat, jizyah dan khums. Tetapi pada zaman Khalifah Umar, beliau telah memperkenalkan cukai baharu iaitu cukai haraj dan usyur. Cukai haraj ni ialah cukai pendapatan tanah iaitu cukai terhadap hasil pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat. Cukai ini hanya dikenakan pada tanah milik kerajaan yang diusahakan oleh masyarakat sahaja dan bukannya terhadap hasil pertanian dari tanah milik individu masyarakat. Maksudnya cukai ini dikenakan terhadap tanah yang diusahakan iaitu tanah milik kerajaan yang diusahakan oleh masyarakat sahaja, bukannya tanah milik individu masyarakat. Okey, cukai ini dikenakan adalah untuk menggalakkan masyarakat untuk meningkatkan produktiviti pertanian mereka. Yang kedua ialah cukai usyur. Cukai usyur ini ialah cukai yang dikenakan kepada pedagang bukan Islam agar perdagangan menjadi adil. Hal ini kerana jika Umar tidak mengenakan bayaran kepada peniaga bukan Islam, harga barangan pedagang bukan Islam ni akan jadi lebih murah daripada harga dagangan orang Islam. Jadi berlaku ketidakadilan di situ. Jadi untuk berlaku adil, Khalifah Umar ni telah perkenalkan cukai usyur, iaitu cukai kepada pedagang bukan Islam yang ingin berdagang ke negara Islam. Jadi akan berlakunya keadilan di situlah di antara pedagang umat Islam dan pedagang bukan Islam. Yang ketiga ialah beliau telah menambah baikan Baitul Mal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar telah wujudnya Baitul Mal ini, tetapi pada zaman Khalifah Umar, fungsi Baitul Mal ini telah diperkembangkan dan diefektifkan lagi, mempunyai kesan yang lebih baik lagi. Antaranya, Khalifah Umar ini telah membangunkan sebuah institusi Baitul Mal untuk mengurus harta kerajaan. Kebijakan yang diterapkan oleh Umar ni dengan adanya institusi Baitul Mal di antaranya adalah dengan membahagikan sumber pendapatan negara menjadi 4 bahagian. Iaitu yang pertama ialah pendapatan zakat dan usyur. Pendapatan ini akan diagihkan di peringkat tempatan dan kalau ada lebihan akan disimpan dalam Baitul Mal dan diagihkan kepada golongan asnaf. Yang kedua ialah pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini akan diagihkan kepada fakir miskin. Dan ketiga ialah pendapatan haraj, faid, jizyah. Pendapatan ini akan digunakan untuk membayar dana pension dan dana bantuan serta menampung kos operasi pentadbiran, keperluan ketenteraan dan sebagainya. Dan keempat ialah pendapatan lain-lain. Ini pendapatan ini adalah digunakan untuk membayar para pekerja, untuk pemeliharaan masyarakat dan dana sosial lainnya. Pada zaman Khalifah Umar juga, beliau telah menstrukturkan pentadbiran Baitul Mal supaya memudahkan penagihan harta Baitul Mal dengan mendirikan pelbagai jabatan. Antara jabatannya lah Jabatan Jaminan Sosial. Jabatan Jaminan Sosial ni berfungsi dalam pengagihan dana kepada fakir miskin dan yang memerlukan. Terdapat juga jabatan lain seperti Jabatan Perkhidmatan Tentera. Okey, jabatan ini berfungsi untuk mengagihkan dana bantuan kepada orang yang terlibat dalam peperangan. Okey. Seterusnya ialah relevansi pemikiran ekonomi Umar Al-Khattab. Pemikiran ekonomi ataupun sumbangan Khalifah Umar ni dalam bidang ekonomi amat relevan sehingga kini. Antaranya ialah galakan untuk setiap
masyarakat memiliki pekerjaan agar dapat mendidik masyarakat untuk berusaha melalui kerja, meninggalkan sikap malas dan juga meningkatkan ekonomi secara kehidupan mereka. Hal ini kerana pada zaman Khalifah Umar, beliau telah menggalakkan masyarakatnya untuk membuka tanah. Jadi dengan adanya dengan membuka tanah, masyarakat dapat bekerja dalam bidang pertanian. Serta dengan tu mereka mendapat hasil daripada kerja mereka dan dapat meninggalkan sikap malas dan meningkatkan ekonomi kehidupan mereka. Jadi sehingga kini pun masyarakat pun digalakkan dan digalakkan untuk bekerja supaya dapat hasil untuk menyara kehidupan. Okey, yang kedua ialah dengan adanya pelbagai jabatan, pembahagian hasil negara dapat dilakukan untuk membantu dalam peagihan yang lebih adil dan menyebabkan semua pihak menerima bahagian masing-masing. Kan pada zaman Khalifah Umar ni dia telah menstrukturkan pentadbiran dengan adanya jabatan. Jadi dengan adanya jabatan ni, peagihan pendapatan negara itu dapat dilaksanakan dengan adil. Seperti sekarang juga ada jabatan jaminan sosial seperti Majlis Agama Islam yang berfungsi dalam membuat agihan zakat kepada golongan yang memerlukan. Selain itu juga ada jabatan pertahanan yang membuat agihan kepada para tentera dan yang pihak yang terlibat. Okey, kesimpulannya, sepanjang pemerintahan Khalifah Umar, beliau telah memberi sumbangan yang sangat besar terhadap dunia Islam, terutamanya dalam bidang ekonomi. Sumbangan beliau dalam bidang ekonomi berdasarkan ajaran tuntutan Islam masih relevan dan menjadi contoh sehingga zaman kini. Hal ini menunjukkan bahawa bidang ekonomi tidak boleh dipisahkan daripada Islam itu sendiri. Begitu banyak pemikiran ekonomi Islam pada zaman Khalifah Umar yang menunjukkan bahawa umat Islam tu perlunya ada kesedaran yang penuh tentang ekonomi yang kukuh supaya dapat meningkatkan ekonomi Islam. Okey, ini adalah rujukan saya. Saya letak 3 rujukan di sini. Okey, sekian sahaja itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.